Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi tafsir kita, dalam sesi tadabbur kita. Insya-Allah kita pada hari ini bersama-sama di tepian dermaga perahu air ataupun teksi air di kampung air Bandar Seri Begawan. Alhamdulillah pada pagi ini kita akan bersama-sama untuk menatapi, untuk bersama-sama dalam mentadabbur sedikit daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran, iaitu di dalam muka surat 486. Hari ini adalah 11 hari bulan November dan kita mula menggunakan pada Facebook ini gunakan page dan tidak lagi menggunakan profile. Jadi insya-Allah kepada sesiapa yang berada di sini pada pagi ini, harapnya dapat sama-sama masuk ke ni dan juga mengajaklah kawan-kawan untuk masuk ke page ini pada pagi ini insya-Allah. Jadi kita akan bersama-sama insya-Allah di dalam muka surat 486 pada pagi ini untuk kita melihat apakah yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita pada pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillah. Zalikal ladzi yubashshirullahu 'ibadahu allazina amanu wa 'amilus solihat. Qul la as'alukum 'alaihi ajra illal mawaddata fil qurba wa man yaqtarif hasanah nazid lahu fiha husna innallaha ghafurun syakur. Sadaqallahul azim. Jadi alhamdulillah pada pagi ini kita insya-Allah akan melihat ini adalah permulaan daripada ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala mulakan pada muka surat ini. Yang Allah Taala sebutkan pada muka surat ini iaitu dengan perkataan zalika. Jadi zalika ni adalah merupakan maksudnya itu. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan itu? Jadi sebelum daripada ni, iaitu sebelum daripada muka surat ini, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang apa ni, balasan yang diberikan kepada orang-orang yang beriman, iaitu apa yang disebutkan al-fadlul kabir. Al-fadlul kabir. Jadi al-fadlul kabir artinya ialah kurniaan yang besar. Jadi apabila masuk kepada muka surat 486 pada hari ini, Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya menyambung daripada Allah Taala, bukanlah Allah Taala ni menurunkan muka surat ni. Muka surat ni adalah ditulis oleh manusia tapi apa yang kita bicarakan pada hari ini adalah sambungan daripada apa yang telah kita bincangkan pada hari lepas, iaitu muka surat 485. Jadi pada hujung muka surat 485 disebutkan di dalam Al-Quran ini mengatakan apa? Bahawa orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, mereka ini akan mendapat al-fadlul kabir. Al-fadlul kabir. Jadi Allah Ta'ala sebutkan sambungan pada ayat yang akan kita baca, ayat 23 pada hari ini ia kata ialah al-fadlul kabir. Zalika, iaitu zalikal fadlul kabir allazi yubashshirullahu ibadahu allazina amanu wa amilus solihat. Orang-orang yang beriman dan orang beramal soleh, itulah dia perkara-perkara yang akan diberi gembira oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perkara-perkara berita gembira yang Allah Taala nak ceritakan kepada kita, Allah Taala nak berikan kepada orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang beramal soleh. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada Nabi, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, beritahu begini kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang menolak Islam tu, beritahu macam ni kepada mereka. Katakan macam ni, iaitu kul la as'alukum alaihi ajra. Yang pertamanya katakan kepada mereka ni, aku tak minta upah daripada mereka. Jadi perkara ni kita akan tengokkan dalam Al-Quran berulang banyak kali sangat Allah Taala sebutkan kan, iaitu aku tak minta upah dari kamu, aku tak minta upah dari kamu. Nak beritahunya, nak jelaskan, nak tekankan lagi bahawa, nak emphasizekan bahawa apa? Bahawa kerja yang Nabi buat ni ataupun kerja Islam ni tidak boleh meminta upah, tidak boleh menentukan upah, tidak boleh menentukan harga dan sebagainya lah kan. Jadi ianya adalah percuma. Kalau orang nak beri sedekah tu cerita lain, tetapi maknanya ialah
tak boleh ditentukan. Jadi nabi-nabi, semua nabi-nabi, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, tapi semua nabi-nabi mengatakan perkara yang sama, iaitu apa? La as'alukum alaihi ajra. Aku tak minta apa-apa upah daripada kamu, kan. Kemudian itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, apa dia? Illal mawaddata fil qurba. Illal mawaddata fil qurba. Melainkan apa? Mawaddah, melainkan kasih sayang fil qurba, melainkan kecintaan kepada al qurba. Jadi ada beberapa tafsir tentang ayat ini, tentang ayat apa? Iaitu ayat illal mawaddata fil qurba, iaitu aku tak minta upah kepada kamu, tetapi aku hanya inginkan apa? Al mawaddah fil qurba. Jadi ulama tafsir ada beberapa pendapat tentang perkara ayat yang part yang akhir ni, dalam ayat ni, iaitu apa? Pendapat yang pertama, saya sebutkan dua saja daripada banyak-banyak pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahawa apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kaum kerabat dia, kerana kebanyakan daripada orang Quraisy ni, majoriti daripada orang Quraisy ni yang berada di Mekah ni adalah kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni adalah kurba Nabi. Jadi oleh kerana dia ni kurba Nabi, iaitu orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga yang terdekat dengan Nabi, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada mereka supaya terimalah dakwah dia. Kerana aku sayang kepada kamu, maka aku beritahu kepada kamu perkara ni. Kerana kamu adalah saudara aku, dan tak semestinya saudara kita beritahu dakwah ni, kan. Tapi maknanya kau orang ni semua adalah saudara aku. Kau ni adalah orang yang rapat dengan aku. Kenapalah? Kerana sayangkan engkau. Aku ingin sayang kau. Jadi kau tolonglah, kalau tak terima dakwah aku pun tak apa, tolong defend aku, tolong pertahankan aku untuk menyampaikan dakwah ini. Itulah permintaan daripada Nabi. Nabi tak minta upah, tapi minta perkara tu. Itu satu pendapat lah. Tapi ada satu pendapat lagi yang mengatakan al-qurba di sini artinya lah apa? Iaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku ni kerana apa, kan? Kerana inginkan untuk mendekatkan diri, mendapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, maka sebab itulah aku buat macam ni. Aku mengajak dakwah, aku berdakwah ini kerana untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pendapat yang kedua. Jadi itulah dua pendapat besar yang disebutkan oleh ulama, walaupun ramai ulama mentarjihkan, iaitu mengatakan bahawa pendapat yang pertama itu adalah lebih kuat lagi. Tapi apa pun, maknanya sini ialah memberi faham kepada kita bahawa dalam dakwah ni, dalam usaha untuk menyampaikan Islam, untuk memberitahu Islam kepada orang, kerja ni ialah tidak boleh minta upah. Tetapi kerja ini hanyalah kerana kita sayang kepada manusia, kerana mereka semua adalah kita, dan sepatutnya kalau tak terima pun, tolonglah pertahankan orang-orang yang nak berdakwah kepada Islam ni. Kemudian Allah Ta'ala kata, wa man yaqtarif hasanah nazid lahu fiha husna. Siapa yang buat kebaikan, Allah Subhanahu Wa Taala akan tambah lagi. Jadi dalam tempat yang lain, kan, yang kita baca, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan dia akan memberikan adhaf, iaitu gandaan, kan, gandaan yang banyak kepada orang-orang yang beriman, kan. Kepada orang-orang yang berbuat kebaikan, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi gandaan pahala yang sangat besar kepada mereka ni. Kemudian Allah Ta'ala kata, innallaha ghafurun syakur. Allah Ta'ala ni seorang, dia adalah ghafur, dia adalah maha pengampun, dan juga syakur, dan dia ni adalah sangat berterima kasih. Kita kata syukur, kan. Kemudian am yaqulu naftara 'ala Allah kaziba. Ada pula apakah balasan orang kafir ni? Apakah balasan yang dikatakan oleh orang kafir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dia kata apa? Dia kata Muhammad ni mengada-ngada. Muhammad ni tak dapat wahyu pun daripada Allah Ta'ala, tapi dia ni mengada-ngada je nak mendakwa. Iftara tu maknanya mendakwa. Mereka mengatakan bahawa Muhammad ni mendakwa alallahi kaziba, padahal Allah tak kata apa-apa pun, Allah tak kirimkan wahyu pun kepada dia, tapi dia kata ini Muhammad ni mengada-ngada. Seterusnya dia kata fa iyyasha'illah yakhtim ala qalbik. Tapi kemudian tu ayat selepas tu dia kata apa, kan? Allah Ta'ala kata fa iyyasha'illah yakhtim ala qalbik. Kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki, nescaya dia akan yakhtim. Yakhtim ni maknanya khatam, maknanya cop ke atas hati kamu. Ada dua pendapat ulama di sini. Apa maksud kata-kata ini, kan? Apa maksud apa ni, kan? Kalau Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki, dia akan cop atas hati kamu. Apa maksud dia? Yakhtim ala qalbik. Yang pertamanya, seperti dalam tafsir jalan lain, disebutkan bahawa maksud ayat ni ialah apa? Kalau Allah Ta'ala kehendaki, Allah Ta'ala akan jadikan kamu orang-orang yang sabar. Jadi maksud sini lah, memang Allah Ta'ala
menjadikan Nabi ni orang-orang yang sabar untuk menghadapi kata-kata mereka yang jahat tu. Itu pendapat yang pertama lah. Pendapat yang kedua kata, iaitu kata-kata dia macam ni, kalau Allah Ta'ala kehendaki, nescaya dia akan jadikan hati kamu Muhammad ni kan adalah orang-orang yang keras, orang-orang yang tidak akan layak untuk menerima. Jadi tiba-tiba layak untuk menerima bermakna bahawa kamu ni adalah betul. Itu adalah dua pendapat dua pendapat ahli tafsir dalam menafsirkan ayat ini. Fa in yasha'illah yakhtim ala qalbik. Fa in yasha'illah yakhtim. Jadi maknanya Allah Taala tak takhtim. Allah Taala tak cop kepada hati Nabi sehingga dia tak dapat faham apa. Tetapi Allah Taala dah beri itu, maknanya apa? Tak berlaku macam tu, bermakna memang betul lah kau ni adalah Rasul. Jadi ini adalah nak sebenarnya memberi kegembiraan. Ayat ini untuk memberi tasdiah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wayamhullahul batila wa yuhiqqal haqqa. Apa yang Allah Taala buat, apa yang Allah Taala lakukan ialah apa? Yamhullahul batil. Allah Taala hapuskan kebatilan, nanti akan dihapuskan. Pada masa tu memanglah kan nampak macam kebatilan tu hebat kan, pada masa Nabi SAW memulakan dakwah itu kan, nampak macam kebatilan tu wah, tapi selepas daripada tu ke mana mereka pergi? Semua tu dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala akan yuhiqqal haqqa. Allah Taala akan nak menjadikan hak itu, yang benar itu akan nampak benar oleh manusia. Jadi apa yang berlaku selepas daripada tu, alhamdulillah kan, Nabi SAW telah dapat mengalahkanlah semua Quraisy ini yang menentang dia, dan mereka semua telah dibunuh, dan Allah Taala beri kemenangan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahu alimun bizati sudur. Allah Taala tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Kemudian wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi. Allah Taala ni yaqbalu taubah. Allah Taala ceritakan bahawa dia menerima taubat daripada hamba-hambanya. Wa'fu anis sayyiat. Dan kemudian dia ni mengampunkan as-sayyiat. As-sayyiat maknanya adalah kesalahan-kesalahan, keburukan-keburukan, dia maafkan. Jadi tu nak ceritakan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ni sangat pemurah, Allah ni sangat pengampun, menerima taubat, walaupun dengan syarat-syaratnya lah kan. Sebagaimana kita tahu bahawa syarat-syarat taubat ni, jika sekiranya dengan sesama manusia, kalau sekiranya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai 3 syarat. Kalaulah dosa itu berkaitan dengan manusia, maka ditambahkan satu lagi, iaitu mestilah meminta maaf, meminta halal daripada orang yang kita lakukan kesalahan tu. Kemudian wa ya'lamu ma taf'alun, dan Allah Taala itu tahu apa yang kamu lakukan. Jadi di sini ada 2 bacaan sebagaimana kata dan tafsir jalan lain, dia kata taf'alun ataupun yaf'alun. Jadi yang dalam mushaf biasa yang kita baca ialah wa ya'lamu ma taf'alun, tapi ada bacaan wa ya'lamu ma yaf'alun. Allah tahu apa yang mereka lakukan. Kalau ya tu maknanya mereka lakukan, kalau taf'alun ialah apa yang kamu lakukan. Maknanya kesimpulan sini ialah Allah Taala tahu semua, dan Allah Taala maafkan orang yang dia nak maafkan. Dia nak maafkan kesalahan-kesalahan kepada sesiapa itu, terpulanglah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yastajibul ladzina amanu wa amilus solihat wa yaziduhum min fadlih wal kafiruna lahum azabun syadid. Allah Taala sebutkan 2 jenis. 2 jenis apa? Iaitu 2 jenis manusia. Kalau orang beriman, Allah Taala kata apa? Dia akan sambut, dia akan istijabahkan permintaan apa yang diminta oleh orang mukmin. Yastajibul ladzina amanu wa amilus solihat. Orang yang beriman, orang yang beramal soleh, Allah Taala akan istijabahkan permintaan mereka. Tapi orang-orang yang kafir, Allah Taala sebut apa? Wal kafiruna lahum azabun syadid. Orang kafir ni bagi dia azab yang sedih, azab yang pedih. Azabun syadidun. Kalau orang mukmin, yastajibul ladzina amanu, dan kemudian ditambah lagi wa yaziduhum min fadli. Berkali-kali Allah Taala sebutkan yudha'if, yazidu, yudha'if, yudha'if maksudnya ialah menggandagandakan. Kita buat satu amalan tapi Allah Taala gandakan. Kita buat satu amalan yang kecil, Allah Taala jadikan besar. Tapi yang peliknya manusia ni kan, walaupun Allah Taala dah ganda-gandakan amalan kita ni kan dengan banyaknya kan, tapi apa yang terjadi ialah apa kan? Kita tengok kan, iaitu apa? Walaupun Allah Taala ganda-gandakan dengan banyaknya, tapi manusia ni tetap juga apa kan? Sedikit ramai juga yang masuk neraka. Itulah yang menjadi kepelikan kepada kita semua kan. Itu jadi maknanya sebab itulah. Maknanya sebenarnya kita kena gandakan lagi amalan baik kita, tinggalkan amalan kejahatan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan memelihara kita. Kemudian walau basatallahu rizqa li'ibadihi la baghaw fil ardi. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kat sini kan, apa dia? Iaitu Allah Taala sebutkan masalahnya ialah tentang rezeki.
Manusia ni sentiasa dia tak cukup dengan rezeki dia. Kalau dia ada rezeki sikit, dia kata kenapa Allah Ta'ala tak beri banyak pada aku, kenapa tak, macam-macam dia fikirkan. Kalau kan dia dapat sikit, dia nak banyak kan. Dia tak tahu kan Allah Subhanahu Wa Ta'ala disebutkan kat sini dalam ayat ni apa kan, iaitu apa? Allah Ta'ala yunazzilu biqadarin ma yasha. Allah Ta'ala beri rezeki kepada kita ni biqadarin ma yasha, iaitu dengan sekadar apa yang dia kehendaki. Allah Ta'ala tu maha tahu kan sekadar manakah rezeki yang bagus untuk manusia ni. Allah maha tahu kan. Kalau dia beri banyak kepada manusia, apa akan jadi agak-agaknya. Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat tu, kalaulah lau basatallah Allah Ta'ala sebut sini ar-rizqa li'ibadihi la baghaw fil ardi. Allah Ta'ala sebutkan dengan jelas itu, mereka akan baghaw ni apa? Baghaw ni maknanya melampaui had. Seperti orang Arab menggunakan perkataan baghaw ni kalau apabila luka tu dah melampau, dia terbuka, maka dia akan keluar apa-apa yang di bawah dia tu, yang di bawah kulit tu. Itu maknanya baghaw, asal perkataan baghaw. Jadi kemudian tu baghaw ni digunakan untuk orang-orang yang melakukan kejahatan yang melampau. Jadi bila dia melampau dalam kejahatan dia, maka dipanggil baghaw. Jadi manusia ni kan, dia ada rezeki, dia ada apa ni, dia dapat, Allah Ta'ala berikan kepada dia sekadar yang mencukupi untuknya, sekadar yang diperlukan, ikutlah keadaan dia. Kalau dia ni mungkin orang-orang yang berkedudukan, mungkin diperlukan sedikit kekayaan. Kenapa? Kerana keperluan dia. Tetapi kadang-kadang manusia ni tamannau. Dia tamannau ni maknanya ialah dia ni nak kan lebih kan, banyak kan, dia nak kekayaan yang melampau-lampau kadang-kadang tu kan. Kalau boleh dia nak kan, saya nak 100 istana. Dia nak kalau boleh kan, di bawah laut ni kan, katakan dia nak dia ada 10 kapal selam, katakan 50 kapal selam, contohlah katakan kemelampauan dia. Tapi Allah Ta'ala sebut kat sini, kalau manusia ni ada harta banyak lebih daripada keperluan dia, apa dia akan buat? Biasanya akan barau. Sebab itulah Allah Ta'ala beri kepada kita, kita bersyukur, tapi maknanya kita berusaha untuk mencari. Tetapi kalau kita ada rezeki, kita akan membayar zakat, kita akan memberi infak fisabilillah, kita akan gunakan harta kita tu untuk digunakan, dimanfaatkan untuk menyebarkan Islam. Tak kiralah macam-macam bentukkan untuk menyebarkan Islam, supaya Islam yang kita ada ni kan tersebar atas dunia ni. Sebagaimana kita tengok banyak lagi sekarang kan, Islam tak tersebar. Kenapa? Kerana mungkin tak cukup duit, tak salah satunya, mungkin tak cukup orang dan sebagainya lah kan. Jadi maknanya sini ialah keperluan kepada kita untuk menyumbangkan lagi duit-duit kita ni kan, dan juga itu kita kepada ni. Okey, jadi seterusnya Allah Ta'ala sebut la baghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Allah Ta'ala berikan sekadar ma yasha, sekadar innahu bi ibadihi khabirum basir. Allah Ta'ala tu tahu, khabirun basirun. Khabirun tu maknanya dia tahu semua benda. Kenapa dia tak beri sikit, kenapa dia beri banyak kan, itu Allah SWT yang maha tahu. Kemudian basir, Allah Ta'ala melihat apa yang kita lakukan, sama ada betul ke, sama ada salah ke, dan sebagainya. Kemudian wa huwallazi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu. Allah Ta'ala sebutkan tu, dan dialah yang menurunkan hujan min ba'di ma qanatu, selepas daripada apa? Qanatu. Qanatu ni kita sebut sebelum daripada ni lah qanut ni maknanya putus asa, kecewa kan, rasa tak dapat dah, dan dia menzahirkan perkara tu kalau ya'usun, ada satu lagi perkataan ya'usun, kecewa juga, putus asa juga. Tapi ya'usun ni dia tak nampak dalam hati. Tapi bila qanut tu ialah makna dia nampak sampai zahir keluar. Jadi nampaklah tu manusia ni kan kecewa, hujan tak turun, rezeki tak ada. Kalau sekarang kan kedai tak ada, tak maju dan sebagainya kan. Jadi manusia pun kecewa. Tiba-tiba Allah Ta'ala pun turunkan hujan. Jadi maksud sini, ulama-ulama tafsir luaskan lagi, maksud hujan inilah Allah Ta'ala murahkan rezeki. Allah Ta'ala beri rezeki kepada kita, melempah-lempah selepas daripada itu kan. Tapi apa jadi? Jadilah seperti yang kita baca ayat tadi, iaitu la baghaw. Bila manusia ni mendapat rezeki lebih pula, bila mereka ni tidak bersyukur, maka jadilah mereka ni melampau pula kan, menyalahgunakan dan sebagainya. Jadi wa huwal waliyul hamid, Allah Ta'ala ni wali, dan Allah Ta'ala tu maha hamid. Kemudian wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ma basta fihima min dabbah wa huwa ala jam'ihim in yasha'u qadir. Allah Ta'ala sebut sini. Kemudian seterusnya apa kan, di antara tanda-tanda kehebatannya, di antara tanda-tanda kejadiannya, tanda-tanda penciptaannya, tanda-tanda kemurahannya, tanda-tanda semua, tanda-tanda min ayati, di antara tanda-tandanya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala inilah dia menciptakan apa? As-samawat, langit, dan menciptakan al-bumi, al-ardi,
Kemudian wama bassa fihima min dabbah, dan juga apa yang ada pada keduanya min dabbah, daripada perkara yang melata, binatang yang terbang di udara, binatang yang merayap di bumi dan juga berada di bawah bumi kan, di dalam tanah kan, cacing dan sebagainya, ikan dalam air. Jadi macam-macam, semua tu adalah sebenarnya adalah tanda kan, min ayatihi wa huwa ala jam'ihim. Dan kemudian Allah Taala kata, dengan banyaknya binatang-binatang ni, yang matinya, yang hidup laginya, yang dulu, yang sekarang dan sebagainya ini, semua tu mampu tak Allah Taala kumpulkan? Boleh. Ala jam'ihim la qadir. Ala jam'ihim, Allah Taala sebutkan tu apa kan? Ala jam'ihim, semua tu iza yasha'u, apabila dia nak, qadir, dia mampu. Jadi maknanya nak tunjukkan kehebatan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala yang mampu untuk mengumpulkan semua-semua tu. Kemudian wama asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir, dan apa-apa yang terkena. Jadi sekarang ni Allah Taala sampai pula kepada ayat yang mengatakan apa kan? Allah ceritakan pula kepada kita, wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa yang terkena kepada kita pada hari inilah sebagai contohnya kan, iaitu COVID-19 kan, kuman, virus melanda kita semua kan, di atas muka bumi kita kan, sekarang ni kan berlaku kan, kita tengok kan macam-macam berlaku kan, menyebabkan banyaklah kan perniagaan tak boleh jalan, kapal terbang tak boleh berjalan, border ditutup dan sebagainya. Maknanya seolah-olah macam kita tak boleh nak bergerak kan. Kalau di sebelah beberapa negara tu kan, di lockdown, tak boleh melintasi daerah, melintasi negeri, melintasi negara. Jadi banyaklah kan negara, daerah, kawasan, sehingga tu kan ada setengah-setengah kawasan pun tak boleh melampaui, kena duduk di kawasan tu juga kan. Jadi maknanya kan menyusahkan manusia rasa susahnya, musibahnya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya ceritakan perkara ni, iaitu apa kan, wama asabakum min musibah, apa-apa saja yang terkena kamu daripada musibah-musibah ni, semua tu fabima kasabat aidikum. Sebenarnya semua itu adalah kerana apa? Fabima kasabat aidikum, kerana adalah hasil tangan kamu juga. Iaitu apa hasil tangan kamu? Adakah perbuatan kamu? Ya, perbuatan manusia. Allah Ta'ala sebutkan perkataan tangan di sini sebagaimana yang disebutkan di dalam tafsir jalan lain. Dia kata digunakan perkataan tangan kerana apa? Kebanyakan daripada apa yang dibuat oleh manusia ialah dengan tangannya. Tapi tak semestinya dengan tangan mungkin dengan kepalanya, mungkin dengan matanya, mungkin dengan telinganya, mungkin dengan hidungnya, mungkin dengan kakinya, mungkin dengan badannya. Jadi semua tu adalah maknanya kerana perbuatan manusia, kerana kesalahan manusia. Disebutkan dalam tafsir Ibn Katsir, iaitu sebagai contohnya kan, manusia ni kan melakukan kesilapan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah mengenakan bala-balanya kepada manusia, musibah-musibahnya kepada manusia, untuk menggugurkan sebahagian daripada dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia itu. Tapi kita kata ada orang yang tidak bersalah. Kalau orang tu tidak bersalah, kata dalam Ibn Katsir, dia akan mengangkat derajat. Kata dalam tafsir Al-Wasit, dia kata dia akan mengangkatkan derajat orang-orang yang baik tu, orang yang tidak bersalah apabila terkena musibah ni. Jadi mana ada dua lah. Allah Ta'ala nak mengampunkan dosa kita, Allah Ta'ala menghapuskan dosa kita. Dan kalau kita ni tidak bersalah, apabila bala tu datang, maka itu adalah dengan tujuan untuk mengangkatkan derajat kita, bukannya untuk menjatuhkan kita. Jadi ada orang bila kena musibah ni, dia meraung ke, dia mencerca Allah Ta'ala ke, dia mengutuk sana mengutuk sini, jadi dia akan dapat dosa. Jadi marilah kita insya-Allah kan bersama-sama kita tahu apa yang terkena pada kita sekarang ini adalah fabima kasabat aidikum. Itu semua adalah Allah Ta'ala kata kerana hasil daripada perbuatan kesalahan kamu, wa ya'fu an katsir. Tapi Allah Ta'ala banyak menghapuskan mengampunkan kita, menghapuskan dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Wa ma antum bimu'jizina fil ardi, dan kamu tak mampu apa? Mu'jizina fil ardi. Mu'jizin artinya apa? Iaitu kita ni lari daripada azab Allah. Boleh tak kita lari? Apabila Allah Ta'ala nak tetapkan satu benda, satu bala kepada kita, boleh tak manusia lari? Tak ada manusia boleh lari. Walaupun hebat teknologi dia, walaupun hebat macam mana pun sains dia, walaupun hebat macam mana engineering dia kan, bila Allah Ta'ala yang maha kuasa nak datangkan, tengok kan tak apabila datangnya COVID, berapa lama manusia nak cari vaksin, tak jumpa-jumpa kan. Ada yang kata setahun, ada yang kata sampai 2 tahun baru dapat kan. Tengok berapa susahnya. Padahal manusia tu pandai manusia tu hebat manusia dengan sains teknologinya, kenapa tak boleh ciptakan dalam masa 2 hari, 3 hari kan.
tak boleh, dah boleh nampak kan virus tu, kenapa tak boleh hapuskan? Itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala kuasa untuk menentukan, nak ceritakan kelemahnya manusia ni. Itu baru satu virus 1 tahun. Kalaulah datang tiap-tiap bulan virus yang baru, kalau datang tiap-tiap tahun virus yang baru, bagaimana kan susahnya dan sukarnya manusia. Jadi Allah Taala kata ke sini, wama antum bimu'jizin, kamu tak boleh lari daripada ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini. Wama lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir, kamu tak ada yang lain daripada Allah untuk menjadi wali dan untuk menjadi penolong-penolong kamu. Setakat itulah saja kita pada hari ini. Dan untuk maklumannya, kita telah menggunakan page pada hari ini, dan kepada sesiapa yang belum masuk page ini, masuklah sebab kita tak gunakan lagi profil. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk share link kepada semua kawan-kawan di WhatsApp group, di Telegram group, di Facebook group, di IG group, di mana-mana group saja. InsyaAllah moga-moga kita dapat manfaat dan dapat pahala daripada penyebaran ini. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.